Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, walaupun kita dekat dengan perkampungan sunnah lagi 2-3 hari, tapi saya ingat kita buat jugalah kuliah pada malam ini. Walaupun saya tahu sebahagian tuan-tuan masih pergi honeymoon, bercuti, tapi kita buat malam ni kerana satunya ialah boleh untuk kita maklumkan beberapa perkara termasuk gotong royong. Bila besok nanti kan Pak Ya akan beritahu lah. Kemudian juga kerana kuliah kita pada musim perkampungan sunnah itu berkaitan dengan kitab yang lain, iaitu Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Sedangkan kita baca di sini ialah Bulughul Maram. Kita masuk hadis yang kedua daripada babul aniyah, daripada bab bekas makan, bekas minum ataupun bekas makan, utensils. Setelah kita bahas hadis yang pertama di mana Nabi SAW melarang kita minum di dalam bekas minuman ataupun makanan daripada emas dan perak, dan kemudian kita beritahu mazhab para ulama, di mana para ulama telah berselisih pendapat adakah larangan itu terhad kepada makan dan minum sahaja ataupun ia merangkumi makan, minum dan apa sahaja penggunaan emas dan perak. Kalau tak minum pun bekas air daripada minum, dari bekas air daripada perak ataupun emas umpamanya, boleh ataupun tidak. Dan kemudian demikian daripada perak, maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Majoriti para ulama telah menyatakan bukan saja makan dan minum itu haram, bahkan isti'mal, penggunaan, ittikhaz, ambil guna macam tak guna pen emas, jam emas, pisau emas, apa saja emas, bekas pasu bunga emas, kesemuanya ini termasuk di dalam larangan. Dan apa yang disebut di dalam hadis la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak, wala fi sihafihima wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kamu makan di dalam pinggan kedua jenis itu, yakni emas dan perak, kerana dia sebut kerana ghalibnya, kebiasaannya orang makan dan minum. Macamlah kita kata wala ta'kulu amwalal yatama zulman, kamu jangan makan harta benda anak yatim secara zalim. Quran kata innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan di dalam perutnya api neraka. Kalau dia tak makan, dia ambil harta anak yatim, dia beli kereta umpamanya, tak makan, dia naik. Ayat tu kata makan sahaja, merangkumi kata mereka. Ini pendapat jumhur. Majoriti para ulama berpendapat demikian. Di sana ada pendapat, bahkan majoriti itu di kalangan mereka ada yang mendakwa ijma'.
Mendakwa ijma' maksudnya kata ini telah sepakat. Tapi yang sahihnya wallahu ta'ala alam dia tak sepakat lah. Ijma' ni berbeza dengan qaul jumhur. Yang ni kita nak kena beza. Setengah orang dia selalu sebut kita ni ikut Quran dan hadis dan ijma' ulama' dan qiyas. Kita tanya dia apa itu ijma' ulama', kita ikut ulama' lah. Kita lantik ulama' jadi pemimpin kita, itulah ijma' ulama'. Dia tak faham ke benda. Bukan itu maksud ijma' ulama'. Ijma' bermaksud ialah di mana para mujtahidin ittifaqu jami'il mujtahidin fi asrin minal usur ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesepakatan keseluruhan mujtahidin ahli ijtihad. Kalau setakat ustaz mufti tak jadi, mesti ahlul ijtihad. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, At-Tabari, semua ni tokoh-tokoh ni, Imam Ahmad, ini tokoh-tokoh Abu Hanifah, siapa saja daripada imam-imam yang dianggap pada status mujtahid, yakni boleh berijtihad. Mereka ini apabila ittifaq, mereka sepakat, jami' keseluruhan mereka. Kalaulah ada dua orang tak setuju, tak boleh jadi ijma'. Kalau ada seorang tak setuju, tak jadi ijma'. Kena sepakat seluruh mujtahidin fi asrin minal usur, pada sesuatu zaman. Of course lah, cannot be untuk sepanjang zaman, pasal kita tak tahu zaman berakhir bila. Katalah pada satu zaman tu semua mujtahid yang ada dia konsensus, dia orang agree upon, bersetuju di atas suatu perkara, tak ada yang berbeza, kita panggil ijma'. Kalau ada 1000 orang mujtahid, 998 setuju, 2 orang tak setuju, tak jadi ijma'. Kemudian nak cari pula macam mana nak tahu semua setuju. Susah. Mujtahid ada di sana, ada di sini, merata tempat. Sebab itu biasanya yang kita dapati ijma' ni perkara-perkara yang jelas. Sehingga ada qaul Imam Ahmad sebut, man idda'a bil ijma'i faqad kadzab. Siapa yang mendakwa berlakunya ijma' bohong. Sebab susah nak cari macam mana. Tapi ijma' ada berlaku. Seperti ijma' sahabat 1/6 harta pusaka untuk nenek. Semua bersepakat, tak ada beza pendapat. Depa mujtahid duduk, ada. Seperti ijma' para ulama wajibnya sembahyang 5 waktu, dalil dia jelas. Tak ada ulama kata tak, sebenarnya 6. Tak ada. Tapi bab-bab hak khilaf-khilaf ni semua tak ijma'. Sebagai orang dia tak faham, dia kata, ni kita kena ikut ulama lah pasal ijma' ulama. Dia ingat ulama parti dia. Dia bukan ulama parti dia. Bukan ulama parti mana-mana, bukan ulama negara dia, bukan ulama negeri kita. Ijma' maksudnya seluruh mujtahid. Pada mana-mana zaman. Sebab itu dia sebut rujukan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu maksud ijma'. Dia pun kata, setengah orang dia tak faham, dia kata ijma' ulama', pendapat ulama' pakailah. Pendapat bukan sama maksud ijma'. Ada satu lagi, ialah kita kata qaulul jumhur, pendapat majoriti. Majoriti para ulama' berpendapat. Yang tu bukan ijma'. Majoriti para ulama' berpendapat bukan lagi hujah. Walaupun dia kuat, tapi itu bukan hujah putus yang tak boleh dia bantah. Contohnya masalah hak kita cakap ni. Majoriti para ulama menyatakan bahawasanya bukan saja tak boleh minum dalam bekas emas dan perak
tak boleh makan dalam bekas emas dan perak. Isti'mal, guna pisau, garpu, sudu, lagi apa lagi? Cermin mata, masuk tu. Pen. Semua ni daripada emas dan perak termasuk dalam larangan yang disebut oleh Nabi SAW. Ini pendapat siapa? Jumhur. Apa maksud jumhur? Majority. Apa maksud ijma'? Sepakat tanpa kecuali para mujtahid. Ijma' ni tak mudah. Benda wajib puasa Ramadan, ijma' lah. Hal lain benda tu susah lah nak cari ijma'. Banyak adalah senarai yang ulama' sebut ijma'. Kadang-kadang ulama' sebut ijma', An-Nawawi kata ijma', tapi bila kita cek bukan ijma'. Ijma' di kalangan mazhab sahaja. Pendapat 4 mazhab, belum lagi ijma', baru pendapat 4 mazhab. Imam-imam hal lain tak kata lagi. Okey, macam kes ni ijma', majority jumhur kata makan, minum tak boleh, guna yang lain pun tak boleh, ambil buat hiasan bunga emas, apa lagi? Apalah, dulang emas untuk berhiasan ke, apa sajalah kita bubuh dalam cermin rumah kita, emas dan perak tak boleh. Barang ni bagi depa perhiasan untuk wanita okey, komoditi bahan yang digunakan sebagai bahan berharga antara manusia berurusan urus niaga, okey. Pendapat yang tidak majoriti di kalangan ulama, di antaranya ialah pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi, Andalus. Tuan-tuan mari dengar kuliah saya, banyak juga saya sebut nama Ibn Hazmin, kan? Setengah orang dia kata, pasal apa sebut Ibn Hazmin? Dia bukan ulama 4, mazhab 4. Banyak tu je dia tahu. Ibn Hazmin ni antara orang bijak ulama Islam. Tapi of course lah, mana ada orang yang maksum. Adalah pendapat-pendapat dia yang memang ditolak secara terang-terang, tak munasabah. Tapi dia tulis kitab yang terkenal, Al-Muhalla, Ibn Hazmin tulis. Ibn Hazmin Al-Andalusi, orang Andalus, Spain, Andalus, pada zaman kegembilangan Andalus. Terkenal Ibn Hazmin dengan pandangan dia dan dengan lidah dia yang tajam. Dia punya pena dia tu kadang-kadang tak tahan orang. Ibn Hazmin. Tapi dia juga seorang yang puitis, kerana dia menulis kisah cinta dia dalam novel dia Tuqul Hamamah. Okey. Ibn Hazmin, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani, antara yang terkenal, tulis kata maksud hadis Nabi SAW ni hanya makan dan minum. Seorang lagi ialah Al-Imam As-San'ani. As-San'ani yang tulis kitab Subulus Salam, iaitu Muhammad Ismail As-San'ani, yang tulis kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram. Imam San'ani ni tak ada tulis kitab syarah kitab Bulughul Maram. San'ani daripada San'a, Asy-Syaukani pun daripada Yaman juga, kan? Orang San'a juga. Semua ni ulama Yaman, dua-dua kata haram ni hanya haram makan dan minum saja. Makan dan minum saja. Yang sokong pendapat mereka zaman ni, tokoh yang terkenal ialah Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Dia menyokong pendapat ini. Okey, kita baca hadis. Baca dah hadis tu minggu lepas. Bukan minggu lepas. Minggu lepas tuan-tuan cuti. Saya cuti, kan? Jadi minggu ni kita cuti berapa kali? Sekali tak? Kita masuk hadis yang berikutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, maksud hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dia ada tambah sikit, dia kata fi ina'il fiddati wadh-dhahab. Wadh-dhahab, saya sebut. Terjemah lu, pasal tuan-tuan tak boleh bahasa Arab sebahagian. Wa an Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dia. Qalat, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum di dalam bekas minuman perak. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan wal zahab, perak dan emas. Rawi riwayat tu pasal rawi datang, ada rawi ni kata dia dengar perak, ada rawi dengar emas dan perak. Innama, hanya sanya, terjemah zaman dululah, yujarjiru, yujarjir asalnya bahasa jarjarah ni, bahasa Arab ni bunyi air. Air itu apabila dia masuk di dalam laluan dia atau dia bunyi itu, dia panggil jarjar. Jadi air ni apabila dia masuk ke dalam mulut kita, kan dia melalui kerengkung kita tu, dia bunyi air tu. Arab kata yujarjir. Innama yujarjir, yakni dia membunyikan air fi batnihi, pada perutnya, nar jahannam, yakni dia membunyikan bunyian air pada perutnya itu, bunyi neraka jahannam. Berat tu. Dalam sebahagian bacaan, ni bagi yang boleh Arab, ni ada ni yang saya, bila dia baca nara jahannam bagi fathah, nara fathah, bermaksud dia mansub. Dia mansub berarti dia tu maf'ul, yakni dia kena bunyi. Maksudnya dia membunyikan dalam perutnya, bunyi apa? Bunyi neraka jahannam. Ada yang membaca dengan bacaan naru jahannam, yakni neraka jahannam bunyi dalam perut dia. Neraka jahannam tu jadi fa'il, dia panggil. Neraka jahannam tu jadi fa'il. An-Nawawi rahimahullah menyatakan yang sahih, yang paling kuat, yang bukan yang ramai orang baca, ialah nara, bukan naru, tapi dua-dua boleh baca. Okey. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Hindun bintu Abi Umayyah. Hind bintu Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Kanat, dia ni dulunya, Hindun ni di bawah suami dia. Suami dia nama apa? Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad, hamba singa. Nabi ni dia tak ubah nama pak, Nabi tak ubah. Nama pak kita nak ubah apa? Pak dia nama Abdul, yang masuk Islam. Abu Salamah tu masuk Islam. Abu Salamah tu masuk Islam. Dia hijrah bersama dengan isteri dia Ummu Salamah ni, dia hijrah ke Habasyah. Abu Salamah tu meninggal di Habasyah. Jadi Ummu Salamah jadi janda. Kemudian baru dia berkahwin dengan Nabi SAW. Nama dia, pak dia nama Abdul Asad, hamba singa. Nabi tak pergi ubah nama pak dia kot Abu Salamah bin Abdullah. Nabi tak buat kerja ni. Pasal kalau nak ubah nama kawan yang masuk tu tak apalah. Nak pergi ubah nama pak dia apa-apa, pak dia memang tak Islam. Kita ni anak dia masuk pergi ubah dengan nama pak tu.
Pak kena pergi ubah nama. Pasal apa? Pak dia kekal lah sebagai bapa dia. Islam tidak memisahkan dia daripada bapa dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu bersungguh-sungguh nak bagi kamu mensyirikkan aku, jangan kamu taat pada mereka. Buat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Nama dia Rama Syami bin apa anak lelaki apakah Arumugam kah, dia masuk Islam, dia nak ubah nama, dia nak ubah nama dia Yusuf bin Arumugam. Ada orang kata dulu kita bagi fatwa tu, dia kata tak boleh, nanti dia syirik. Pasal apa syirik? Tu pak dia nama syirik lah. Itu pak dia. Pak dia bukan saja nama, pak dia sendiri memang dari segi pandang Islam duduk dalam alam syirik. Takkan kalau pak dia pergi gereja, dia telah jadi Kristian. Itu urusan bapa dia. Yang masuk Islam dia. Kalau tidak, Nabi kena ubah habis. Nama sahabat Nabi semua pakai bin Abdullah habis. Pasal semua baru masuk Islam. Omar bin Abdullah, Osman bin Abdullah. Ini tak dilakukan. Okey. Dia berhijrah ke Habasyah, kemudian dia meninggal, suami dia meninggal, dia berkahwin dengan Nabi SAW semasa Nabi dah hijrah ke Madinah. Dia patah balik ke Madinah, dia berkahwin dengan Nabi SAW pada tahun yang keempat hijrah, dan dia meninggal pada tahun 59 hijrah. Nabi SAW dah wafat, Ummu Salamah ni tak meninggal lagi. Dia riwayatkan hadis ni banyak. Kita tahu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah cerita bahawasanya Nabi, dia dengar Nabi SAW kata, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata illa ajjarahu Allah Ta'ala fi musibatihi wa akhlaf lahu khairan minha. Dia kata dalam hadis, dia kata dia dengar Nabi kata, ma min andin tusibuhu musibah fayaqul, tak ada satu hamba yang kena musibah, kemudian dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, ya Allah bagi pahala padaku, fi musibati, pada musibah yang menimpa aku, wa akhlif li, dan gantikan untuk aku khairan minha, yang lebih baik daripada aku. Dia dengar yang Nabi habaq macam tu. Falamma tufiya Abu Salamah, bila Abu Salamah meninggal, kata dia, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Salam suami dia meninggal, dia Habasyah tu, dia pergi sekali, dia pun katalah macam mana yang Nabi ajar. Dalam sebahagian riwayat dia duduk fikir, nak cari siapa yang lebih baik daripada suami dia ni, tak ada adalah. Tapi Nabi ajar suruh kata, Nabi ajar suruh kata, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Ya Allah bagi pahala pada musibah yang timpa aku, gantilah yang lebih baik. Dia kata, aku kata pasal Nabi ajak. Dan sebagai riwayat dia fikir, apa dia nak ganti, tak ada lah lebih baik pada suami dia. Kata dia, fa akhlafallahu li khairan minhu, tiba-tiba Allah ganti hal lebih baik daripadanya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minang dah, tak sangka dah hak ni kira betul-betul baik lah. Maka dengan itu menjadi pengajaran kepada kita bahawasanya bila kita kena musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita doalah supaya Allah ganti. Kereta kita pancit ke, rumah kita rosak, anak kita sakit, harta benda kita hilang. Bukan kata-kata tu duduk sat, wih, mai dah benda tu ganti. Ada. Allah kadang-kadang dia ganti. Hari ni kita hilang, minggu depan kita duk usah hati, mai tahun depan dia hantar mai jauh lebih baik daripada tu. Yang penting kita yakin. Kita kata hak ni dia ganti. Tapi kita ni ajal. Kita ni musta'jilin. Kita ni gopoh-gapoh. Kadang-kadang kita kata dah tengok tak main-main lagi. Kita pula duk tunggu buat tawaran, buat kita cek Tuhan, kan? Kita kata Allah Taala dia cukup masa dia awak mari. Kita pohon sesuatu kadang-kadang tak mari kita. Dapat ke orang lain. Kita sebut musibah. Kita sebut Allah ganti. Hilang pekerjaan, kita sebut Allah ganti. Kita duk fikir kalau hilang tu dia ganti kerja tu balik dengan pangkat tinggi sikit. Kadang-kadang dia tak ganti benda tu, dia ganti benda lain, tapi melebihi daripada apa yang kita perlu masa kita hilang tu. Kita sedih tu bukan kerana sebenda tu. Kita sedih tu kita hilang pekerjaan. Kita sedih hilang kerja ke, kita sedih hilang pendapatan. Kita sedih hilang pendapatan. Kalau boleh semua orang tak mau nak kerja, duduk di rumah, duit duk mari, dia boleh melancong seluruh dunia. Kadang-kadang Allah tak bagi dah kerja tu, dia bagi benda lain, tapi pendapatan lebih baik daripada tu. Orang hilang isteri, bukanlah nak bagi hilang isteri. Kadang-kadang hilang kahwin lain, kita tengok dulu comel sikit, tapi Allah ganti khairan minha tu banyak, lebih baik, lebih jaga kita, lebih tak sabut kita, rezeki dia amat, macam-macam Allah ganti. Ni pun kita nak kena faham bagaimana Allah mentadbir urusannya. Polis, ketua polis cakap pada saya, bagi tahu masalah di Perlis ni salah satunya ialah bukan hindraf lagi. Masalahnya salah satunya ialah suami ramai suka pukul isteri. Pasal apa? Saya tanya pasal daun ketum ke? Dia kata tak. Sebahagian tu tak minum daun ketum, tapi dia cengih macam mana tu, main angin timur kan, ni barat, pukul isteri. Ada kes telefon isteri dia tak dapat, dia bakar rumah. Dah lah miskin, pi bakar rumah, bakar kereta apa dah. Lepas tu pi minta pula bantuan Mak Ips. Betul. Perungis juga tak guna. Orang kalau perungis, kalau dia tumbuk dinding tu keras, dengan sakit tangan dia seorang tu, padan dengan dia lah kan. Ni tumbuk orang. Pukul isteri, tampak isteri. Ini adalah benda yang menunjukkan penyakit mental. Orang kalau nak tunjuk kuat, jangan tunjuk sama-sama dengan perempuan, pergi tunjuk dengan pihak lain. Sebab tu Allah jadikan orang perempuan ni tak kuat. Kalau isteri kita kuat lain lah. Ada orang isteri dia kuat, isteri dia 7 dan karate kan. Suami dia kata ni, abang cakap banyak, tengok saya punya black belt saya duduk sangkut ke. Suami dia kata tak. Itu cerita lain. Balik pada hadis ni, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, okey, sebelum tu Ummu Salamah ni dia banyak riwayat hadis. Selepas Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah riwayat hadis. Dalam mazhab, kita bukan mazhab lah, dalam Syiah. Syiah ni dia cukup tak suka dengan Aisyah radhiyallahu anha, tapi dia suka dengan Ummu Salamah ni. Dia duk quote Ummu Salamah. Dia kata Ummu Salamah sayang pada Hasan dan Husain. Syiah begitulah kerja dah. Ummu Salamah ni
antara anak susuan dia ialah Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, membesar. Ummu Salamah, sebahagian hadis ni kita tengok, Ummu Salamah bagi tahu sesiapa yang minum. Sekali lagi perkataan dia minum. Perkataan minum ni lah yang menjadi perbahasan ni. Pasal dia kata guna, dia kata minum. Kemudian ada riwayat di dalam Sahih Bukhari yang menyatakan bahawa Ummu Salamah ni ada juljul. Juljul ni juljul min fiddah. Bekas juljul ni asalnya dia macam loceng. Tapi dia macam satu bekas lah. Boleh isi. Dalam tu ada rambut Nabi SAW. Sya'arat Rasulullah SAW. Warna dia, orang yang tengok tu kata warna merah. Bekas tu masalah dia. Bekas tu dia kata min fiddah. Cuma para ulama hadis ni dia sekali lagi berselisih pendapat. Ada riwayat kata min qissah, qaf bukan fa. Patut dad tu diubah dengan sad. Rawi riwayat. Jadi khilaf tentang makna tu. Tapi tak apa, saya nak cerita yang min fiddah. Dia ada bekas tu, ada rambut Nabi. Wa kana idza asaba al-insan 'ainun aw syai'an aw syait. Zaman tu apabila ada orang kena ain. Ain, tuan-tuan, kita ada syarah tentang ain. Ain tahu ain? Ain ini iaitu apabila orang tu kena ain lah. Bahasa Melayu tak ada perkataan ain ni, asalnya mata, kan? Kena mata. Dia kena evil eye. Dia kena mata. Yang mana asal ain ni bila orang tegur. Tengok benda, dia tak kata anak-anak, elok sungguh, segak sungguh nak darah tu. Dia ada bercampur, dia tak sebut nama Allah. Hari itu kita dah syarah dah pasal ain. Silap-silap hari bulan, benda ni musibah boleh kena kat perempuan tu. Seperti mana kena pada Sahal bin Hunayf dalam hadis. Dia putih sangat, orang tegak nak darah tak putih macam ni, akhirnya habis, jatuh sakit dah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, cerita ain ni pelik. Nak cerita pun tak tahu, tak saintifik, tapi berlaku. Nabi kata, "Lau kana syait sabiqal qadar la sabaqahu al-ain." Jika ada sesuatu yang dapat pi potong qadar, nescaya al-ain potong qadar. Maksudnya bukan potong qadar, maksudnya al-ain tudkhulu rujul ila qabrihi. Ain memasukkan lelaki dalam kuburnya. Sebab tu Nabi suruh bila kita tengok, kata masya-Allah, subhanallah. Orang tua-tua dulu dia takut ain ni, dia kata, jangan duk teguk anak aku ni, demam ikut. Kan? Sampai orang Melayu buat cerita mulut kelembai. Pantang teguk jahanam. Sebab tu manifestasi daripada al-ain. Dulu orang Melayu dia kata tak boleh teguk orang buat tapai. Orang Arab kata tak boleh teguk orang buat laban. Semua benda ni ialah ain. Ain ni seakan-akan macam alam ni milik Allah. Ada orang macam dia terkagum dengan satu benda lebih, dia ada unsur hasad. Bila dia tak kaitkan dengan nama Allah, musibah kena pada kawan tu. Musibah kena pada kawan tu. Sebab tu gila orang Arab tu dia tulis di rumah dia, hadza min fadli rabbi, ini dari kurniaan Tuhanku. Supaya bila orang tengok, oh Allah, yalah Tuhan bagi rezeki ke dia. Habis dia potong. Bila masa dia gaplah tu, dia tenggelam tu, amboi comelnya, amboi 7 kereta, lawa betul semua, boom, langgar. Ini tak mustahil. Sebab alam ni dia tak mau. Tuhan dia Allah Azza wa Jal, bila kagum pada yang lain, dia kadang-kadang jadi kacau. Tapi bukan semua orang macam tu. Ada orang yang ruh dia khabithah. Ruh dia khabith. Ruh dia tu tak elok. Bila dia tu teguk, tak jadi tak elok. Orang lain hak teguk tak jadi.
Bukan semua orang kata hang ni memang mulut kelembai, hang tegur semua jahanam. Memang ada orang. Sebab tu kita sebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada yang hasad apabila dia hasad, salah satunya ain tu. Nabi jampi bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli da'i yu'zik wa min kulli nafsin aw ainin hasid. Aku jampi daripada semua jenis nyawa dan ain yang hasad. Sebab tu setengah orang sakit, cari punca tak jumpa, dia kena ain. Ni panjang bab ain ni. Geng-geng bomoh sukalah dengar cerita ni, kan? Nabi SAW ajak pelik cara air ni. Nabi suruh kawan yang hasad tu pula, dia kena basuh mandi dia, ambil air dia, jurih kepada kawan tu. Dah lah tadi dia kena penyakit satu, kena jurih air kawan tu lagi sekali pula. Dia ajaib sikit cara nak hadapi air ni. Kata riwayat ni cerita lain masalah yang kita cerita lain. Saya tahu tuan-tuan minat tajuk tu lain kali. Cerita saya nak cerita ni, nak cerita Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni dia ada bekas tu, yang ada rambut tu. Dia kata, wa kana idza asabal insan, apabila satu orang ditimpa ainun aw syai', ditimpa ain atau apa-apa, maka orang akan ba'atha ilaiha bi khasbah, mereka bi qadbah, bi qadbih, mereka hantar bekas bagi kat Ummu Salamah. Dia bubuh rambut tu, dia bubuh ayak, ambil balik rambut tu, dia minum ayak tu, ayak bekas rambut Nabi SAW, dan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang ni di bawah bab tabaruk bi atharin Nabi SAW. Yang ni kita bertabaruk dengan kesan peninggalan Nabi SAW. Kesan peninggalan Nabi ni ada dua bahagian. Satu ialah peninggalan daripada tubuh Nabi, benda yang daripada tubuh Nabi. Rambut, lagi apa lagi? Kuku Nabi ke? Tapi benda-benda ni sebenarnya semua tak ada dah. Semua dakwah ni tak ada dah. Yang kedua ialah benda yang disentuh oleh Nabi SAW. Baju yang Nabi pakai. Abu Bakar Siddiq dia simpan baju yang Nabi pakai. Bila ada ni orang sakit ke apa, dia keluarkan baju yang sentuh dengan tubuh Nabi, dia disimpan. Muawiyah ada beli selendang yang Nabi selalu letak tabau Nabi ni, Nabi pakai. Dia selendang itu dia simpan selendang Nabi SAW. Semua ahlul hadis dan para muhaqqiqin telah menyatakan semua benda ni dah tak ada dah. Hamai di Kedah itu pakai duk tawaf ramai-ramai itu tak ada satu pasal tapak siapa ke, dia habis abang tapak Nabi, replika pula tu. Yang ni semua tak ada dah. Tak ada. Kalau ada dengan i'tiqad yang menyembuhkan Allah dan keberkatan yang Allah kurnia pada Nabi, boleh tabarruk. Boleh tabarruk. Tapi tak ada dah, zaman ni tak ada dah. Hak semua orang dak dakwah-dakwah tu cerita je dakwah. Siapa pergi ambil kasut buh atas kepala gantung kat tengkok dia, lepas tu boleh duk bagi 3-4 orang kat Malaysia pula dalam berjuta-juta, ratus juta ni boleh kat orang Malaysia 2-3 orang tu. Hak kaki Facebook tu, hak tu yang kita heran. Benda ni semua tak ada. Tapi asal memang berlaku salaf tabarruk dengan ni. Sebab tu fatwa kita kata asal benda ni ada, dengan syarat tidak berlebihan, ghulu dalam hal ni. Okey. Oleh kerana Ummu Salamah ni, pasal cerita benda tu, sebab oleh kerana Ummu Salamah dia ada bekas tu daripada perak tu, kalau menurut riwayat, macam seakan-akan memberi isyarat minum tak boleh, bekas perak boleh. Bekas perak boleh. Kalau tidak macam mana Ummu Salamah pergi simpan rambut Nabi dalam bekas perak?
Itu guna juga lah untuk tujuan-tujuan yang lain. Ulama jumhur kata yang tu Ummu Salamah yang punya. Mungkin dia terlepas pandang, sahabat lain tak tengok, macam-macam mereka kata. Tapi rawi kata dia tengok. Bila dia nak tengok bekas tu, ramai orang tengok. Sebahagian kata mungkin perkataan dalam hadis tu pun sendiri tak clear, fiddah ke qissah ke, jadi tak boleh jadi hujah. Yang ayat-ayat ni banyak menunjukkan larangan, maka dengan itu khilaf. Itu saya kata khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, selain daripada makan dan minum. Okey. Dalam hadis ni Ummu Salamah kata bila ini dia kata membunyikan dalam perut dia naru jahannam, api neraka jahannam. Dan ini kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut benda-benda yang seperti ini. Allah kata pada orang yang makan ni, alladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim, dia makan dalam perut dia api neraka. Menunjukkan kesalahan ni besar. Artinya kalau tuan-tuan ada sudu minum daripada emas, cawan minum daripada emas, yang mana hak minum lah, hak makan, hak ni confirm masuk dalam hadis ni. Bahkan penggunaan yang lain juga pada sisi jumhur termasuk dalam larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya larangan penggunaan emas dan perak sebagai bekas makan dan minum, ataupun juga sebagai selain daripadanya, seperti yang diluaskan oleh jumhur para ulama, adalah merupakan larangan yang serius. Kerana dan larangan ini dia masukkan di dalam dosa besar. Sebab dia apa maksud dosa besar? Apabila dosa itu dikaitkan dengan azab yang dahsyat. Dia panggil kabair, termasuk dalam major sin, termasuk di dalam dosa yang besar. Kerana apabila sesuatu dosa diberikan ancaman dengan azab yang dahsyat, maka ia adalah dosa besar. Kadang-kadang kita tengok macam perbuatan tu kecil, minum ya. Hatta kalau diminum air zam-zam sekalipun dalam cawan emas dan perak, maka adalah haram. Masuklah Madin. Satu orang pergi kat Tok Bomo kata yang ni ubat dia kena minum di dalam bekas emas ataupun perak. Tak boleh. Haram. Orang kata ni ubat tu tak proven. Tapi kalau sekiranya dia ni tak boleh nak sentuh, katakanlah tak ada lah orang, kalau dia minum daripada lain emas dan perak aja, mulut dia ni tak boleh nak kena, hancur ke apa, boleh lah. Tak ada lah orang macam tu. Seperti yang berlaku kepada Az-Zubair Ibn Awam, dia tak boleh pakai kain lain melainkan kain yang dibuat daripada sutra disebabkan penyakit kulit dia. Nabi SAW izinkan. Kalau itu saja yang boleh dia gunakan. Kalau itu yang boleh digunakan. Jika tidak, maka tidak ada sebab. Sama juga macam orang pergi pakai gigi emas. Tak ada sebab dia nak pakai gigi emas. Pasal zaman ni gigi ni orang boleh ganti dengan macam-macam gigi. Setengah orang dia pergi buat pula gigi emas tu sebagai apa nama? Ni dia lah apa nama, menghias gigi dia. Dia renyih tu orang tembak, kaya. Sekali dia renyih orang kata kaya. Dia kata kata-kataku bagaikan emas. Ingat gigi dia adalah emas. Ini adalah haram di sisi majoriti para ulama. Kerana termasuk di dalam hal ini. Melainkan dia tu penyakit gigi tak ada, tak boleh nak ganti melainkan dengan emas saja ataupun perak. Yang tu termasuk di dalam darurat ataupun termasuk di dalam keperluan yang mana dia boleh gunakan. Kalau tidak, dia tak boleh. Cuma para ulama menyebut, jika dia mati dalam keadaan gigi dia emas, dicabut gigi dia, jika tidak merosakkan keterlaluan mayat tu, kerana itu adalah harta pusaka. Satu gigi ada RM1,000, RM2,000, tinggal kat anak dia, kan? Jadi kita ambil dulu gigi dia. Mereka kata kerana tak ditanam bersama dengan dia harta pusaka tu, dia ambil gigi dia untuk waris dia, untuk waris dia. Wallahu taala alam. Kita buka ada soalan. Ada soalan? Masa solat tepi Dr. Mazhar, saya tak nampak doktor angkat jari. Masa tu pandai pula tak tengok itu. Para ulama khilaf tentang wa asyar. Dia Nabi mengisyaratkan tu, mengisyaratkan. Tapi dia gerak ke, dia tak gerak ke? Ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata dia gerak macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Ini pendapat
yang disebut di dalam kitab-kitab dalam banyak mazhab juga, khususnya mazhab Syafi'i. Namun hadis yang khusus seperti itu tidak kita kelihatan. Tapi Nabi mengisyaratkan jarinya itu memang ada dalam hadis. Tapi dia terus-terusan menggerakkan jari ini juga khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan mereka menganggap penambahan itu adalah penambahan yang ziyadah itu tidak kuat, dianggap syaz. Lalu mereka tak amalkan. Syaz ni dianggap ganjil, tak kukuh. Karena ini ada bab yang kita akan bincang dalam ziyadatus siqah. Ziyadatus, ni orang mengaji hadis, ziyadatus siqah. Bila siqah tambah, boleh adakah semua penambahan itu diterima ataupun sebahagian dianggap syaz. Lalu dengan itu sebahagian para ulama menyatakan jika dia bergerak ada pandang qaul minoriti, tapi dia mengisyaratkan, itu memang para ulama semua sebut mengisyaratkan. Dia diam sepanjang isyarah ataupun dia menggerakkannya, kedua-duanya ada dalil. Tetapi wallahu ta'ala alam, kalau dia isyaratkan jari saya saja tanpa menggerak-gerakkannya, itu lebih wallahu alam mendekati dalil. Unimap ni University Engineering, kenapa hantar jenglot? Ada jenglot ni, natang hantu apa orang pergi percaya. Unimap ni ada makmal tuan. Engineering ni tuan-tuan ingat engineering ni semua jenis pasang kereta lah. Engineering ni banyak lah, macam-macam jenis engineering. Ni teknologi nano dan macam-macam lagi lah. So depa ada untuk tengok benda tu apa dia. Saya pun tak tanya orang bagi benda apa. Pasal orang Melayu dan dia percaya benda ni kononnya jenglot ni kononnya dahsyatlah sangat di Indonesia ni kan. Jadi terlepas main kat kita sampai orang beli sekok 50,000. Jadi kita pergi bagi ke makmal tu supaya dia tengok benda apa. Dia buat daripada apa, betul ke, katak ke, apa, monyet ke apa ke kan. Ada pendapat, apa pendapat Ustaz tentang guru Imam Bukhari iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Adakah hadis di sisinya sahih atau dhaif kerana perbuatan fitnah terhadap Imam Al-Bukhari? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dia adalah merupakan muhaddis, murawi yang siqah, rawi yang dipercayai. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya tentang daripada Muhammad bin Yahya. Dia sebut hadatsana Muhammad, dia bagi mencerita pada aku Muhammad. Dia tak sebut nama penuh, mungkin kerana dia kecil hati sikit dengan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ni dianggap guru di dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Tapi ini panjang cerita dia, cuma ringkasannya ialah masa awal Al-Imam Al-Bukhari balik ke Naisabur, dia menyambut Imam Bukhari dan dia menyuruh orang lain juga menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata qumu ila hadha ar-rajulis salih. Semua sambut Imam Bukhari. Orang sambut Imam Bukhari sepanjang-panjang jalan dia balik. Zaman dulu tuan-tuan tahu bukan ada WhatsApp ke apa. Saya buat keputusan pagi tadi nak kuliah ke tak malam ni, hantar baru pagi ni. Dah ramai orang mai pun, ada yang tak mai, yang mungkin tak sampai. Tapi zaman ni ada pasal teknologi. Zaman dulu artinya hebat Imam Bukhari duk jok nak balik tu. Orang dah tahu ni sampai sepanjang-panjang jalan orang sambut Imam Al-Bukhari. Ulama ni macam ni lah, siapa saja, kalau kita jadi orang biasa, kita biasa-biasa. Tapi kalau kita ini zu ni'mah, orang yang ada kurniaan nikmat, kita ini mahsud, kita ini akan dihasad oleh orang lain pasal kita lebih. Kita setakat kaya biasa-biasa orang tak, tapi kalau terkaya lebih, mula orang kata dia ambil mana duit tu, nega kan betul ingat tu, macam kedai dia laku silat-silat main jenglot ataupun main bomo kan. Macam-macam lah kan. Al-Imam Al-Bukhari alim jalil, hebat. Bila hari dia balik, memang ulama-ulama Naisabur sambut dia. Tapi bila dia balik, orang alim ni dia bukan nak main duduk saja, ajak dia pergi makan cakotiao, lepas tu malam esok pula pergi makan apa derian pulut. Dah lah. Kerja dia mengajar lah. Dia alim.
Bila mengajar ada pengaruh. Orang dengar kuliah Bukhari ni sampai penuh bumbung, daripada bawah bumbung masjid zaman pakat penuh mendengar Bukhari. Termasuk yang dengar daripada Al-Imam Al-Bukhari ialah Al-Imam Muslim bin Hajjaj. Tuan punya kitab Sahih Al-Muslim. Bila lama-lama mengajar di Naisabur, tok guru lain pun ada juga, termasuk Muhammad bin Yahya Al-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari juga, orang saleh. Tapi dia ada pegangan dia. Anak murid ni kaki cucu api sebahagian. Dia pun tanya tentang satu masalah. Saya tak mahu sakit tuan-tuan sangkut masalah, tapi saya nak cerita, iaitu masalah khalqul Quran dia panggil. Masalah Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Isu ni telah bangkit menyebabkan Imam Ahmad telah dipenjarakan oleh khalifah kerajaan Abbasiyah pada zaman 3 khalifah. Pasal Quran ni, dan ini panjang cerita falsafah. Tapi ini Imam Bukhari berbagai riwayat. Sebahagian kata, dia kata Quran daripada Allah, suara dan lafaz tulisan daripada kita lah. Ahlu hadis tak suka jawapan ni. Ahli hadis tak mau benda ni, qadim hadis semua ni tak mau. Kata Quran kalamullah, stop. Lama-lama dia pun mula tuduh Imam Bukhari sesat, faham Mu'tazilah. Bawa pergi kat Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya pun ulah dalam kuliah dia. Imam Bukhari dia jenis sabak. Tapi mula depa ni Muhammad bin Yahya dan ni dah mula tulis surat kepada imam-imam hadis yang lain, jangan ambil daripada Bukhari kerana dia ada masalah dalam akidah. Kemuncaknya Muhammad bin Yahya telah buat satu, Muhammad bin Yahya ni tok guru Naisabur, buat satu benda yang besar. Siapa yang pi hadiri kuliah Bukhari, jangan mai kelas aku. Termasuk yang pergi itu ialah Imam Muslim. Dia pergi dua-dua. Jadi Imam Muslim pergi pada Muhammad bin Yahya, bawa dengan kaldai dia, dengan segala catatan hadis, serahkan balik pada Muhammad bin Yahya, inilah riwayat yang kau ambil daripada engkau, tak apa, aku tak riwayat. Kemudian dia mulazamah dengan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tengok benda dah tengah panas, bertambah panas. Dia ambil keputusan, dia pindah. Dia pergi ke Bukhara. Di Bukhara, dia punya amir dia, nama dia Khalid bin Yahya, adik-beradik Muhammad bin Yahya. Khalid bin Yahya tak mau bagi Bukhari mengajar di sana, sesat. Kita baca hebat Bukhari ni, lah hidup dia terkena tuduh sesat. Sesat. Kira penceramah tanpa tauliah lah. Imam Bukhari tulis surat dah, suruh dia tulis surat, kata dia tak boleh, Bukhari tak boleh mengajar, supaya jadi hujah aku di depan Allah Ta'ala. Bukan aku tak mau menyampaikan ilmu, tapi aku tidak dibenarkan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, orang duk fitnah, kata kafir lah, macam-macam. Sehingga sebahagian anak murid dia kata kat Imam Bukhari, doalah ke Allah supaya Allah balakan mereka ni duk buat fitnah ni. Bukhari tak mau. Bukhari kata biar, sedekah. Kemudian dia merancang untuk pergi ke Samarkand. Pindah senang. Isu ni Facebook tak ada, WhatsApp semua tak ada, mulut ke mulut ni isu. Belum lagi dia nak pergi ke Samarkand, di sana bergaduh dah penyokong Bukhari dengan penentang dia. Jadi dia tersangkut, tak boleh nak pergi. Last sekali dia buat keputusan nak pergi, anak murid dia pergi, sokong dia.
Tapi bila dia naik kuda, dia nak pergi, dia jatuh dan kemudian dia meninggal. Tak sempat ke sana. Dia meninggal dalam keadaan dia dituduh sebagai sesat. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, berapa mulia Al-Bukhari kita sebut hari ini. Tapi Allah uji. Setakat kita orang kena tuduh sepatah dua. Orang tuduh saya ustaz. Hang siapa? Orang Penang kata. Ini Al-Bukhari. Sehingga ada kitab-kitab hadis, kitab jarah wa ta'dil yang mendhaifkan Bukhari, sehingga hari ini pun ada tulis Muhammad bin Ismail dhaif wa fihi masalatul lafz. Muhammad bin Ismail dhaif, padanya ada masalah lafaz, masalah khalqul Quran. Tapi Imam Bukhari dia ni terkenal, dia jenis tak pernah pukul individu dengan pukulan yang keras, sehingga orang terpaksa study balik. Imam-imam lain dia bagi tahu ini kadzab, pendusta, dajjal. Hadis dia tak boleh ambil. Imam Bukhari dia sentiasa dengan bahasa dia lunak. Dia ada kitab dia At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Saghir. Kita kalau Imam Bukhari kata fihi nazar, dia ni kena tengok balik ni, maksudnya tak boleh pakai yang rawi tu. Tapi dia tak buat macam orang lain tu, dia kadzab. Sebab kan patut kadzab, pendusta. Kena bagi tahu orang pendusta, dia pendusta, dia Nabi. Tapi nak kata itulah Bukhari. Muhammad bin Yahya telah buat benda ni kat dia. Mungkin Allah Ta'ala saja tahu apa niat Muhammad bin Yahya, tapi dia bukan seorang jahat. Muhammad bin Yahya dalam Sahih Bukhari ada nama Muhammad bin Yahya. Dia kata Muhammad, hadatsani Muhammad. Dia tak sebut penuh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Mungkin hati dia kecil hati kot. Tapi dia tak kata Muhammad bin Yahya pendusta, pasal dia tahu tak dusta. Ulama hadis kaji satu masalah ni, pergaduhan di kalangan para ulama. Kadang-kadang ulama, Imam Malik bergaduh dengan Muhammad ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq tu rawi sirah. Dia dok pergi kritik Imam Malik. Kau ni imam besar. Dok kata Muwatta tu mai kat aku tabib dia, aku doktor dia. Marah Imam Malik. Imam Malik kata Muhammad bin Ishaq dajjal. Dajjal ni dalam ilmu hadis tak boleh pakai. Tapi ulama hadis tak ambil. Ulama hadis kata kalamul aqran yutwa wala yurwa. Cakap orang yang bersaing dilipat, jangan diriwayat. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, apabila membahaskan tentang bab ni, tentang Imam Malik dan Muhammad ibn Ishaq, dia kata Imam Malik itu bintang yang tinggi. Macam mana Muhammad ibn Ishaq kata dia tak memberi kesan. Malik Imam Malik hebat. Muhammad bin Ishaq bila Imam Malik tengih dia kena. Tetapi dia tidaklah seperti yang Imam Malik kata. Semua orang ada emosi dia. Tengok keadilan ulama hadis menilai Al-Bukhari. Siapa yang ikut Bukhari? Imam Muslim. Tetapi bila kita baca Sahih Muslim, tidak ada satu hadis yang Imam Muslim masukkan haddatsani Muhammad bin Ismail, menceritakan kepadaku Muhammad bin Ismail Bukhari. Tok guru dia yang utama. Kata ulama hadis, jika tidak Bukhari, siapalah Muslim? Tapi dalam Sahih Muslim tak ada hadis Bukhari yang rawi dia Bukhari. Ulama sekali lagi berbincang, pasal apa dia tinggalkan Bukhari? Tak tahu. Mungkin pasal krisis tu ke, mungkin dia pun fikir masalah penduduk negeri dia, buah nama kawan ni. Tapi ini adalah cerita dalam ilmu. Ini pengajian ilmu jarah wa ta'dil dalam hadis. Satu ilmu yang menarik tentang para ulama. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Siapa yang tanya ni? Pandai pula tanya ni. Dia mengaji lah kot. Nah, Muhammad bin Yahya begitulah ceritanya. Panjanglah nak cerita 3 kuliah pasal Muhammad bin Yahya ni.
Assalamualaikum doktor, ana nak tanya. Okey, silakan. Bagi pesakit di hospital, kalau nak solat tapi tak menghadap kiblat, bolehkah? Sebab katil pesakit tak menghadap kiblat dan agak sukar untuk mengubah kedudukan katil. Tengok pesakit. Kalau pesakit tu dia satu orang yang boleh bangun duduk walaupun tak boleh berdiri dan boleh mengubah kedudukan dia, maka hendaklah dia menghadap kiblat. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu benda, hendaklah kamu datanginya dengan sekadar yang kamu mampu. Kalau kita mampu begitu. Okey. Karena fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Harapkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Tapi kalau kita ni jenis dah waya banyak apa semua, tak boleh nak menghadap kiblat. Kita solatlah dalam keadaan hal kita. Tak payahlah abang, Doktor Mazhar tolong pusing katil. Habis satu hospital, orang semua tak boleh jalan, dengan orang sakit nak ubah katil kita. Tak payah. Tapi kalau kita satu orang yang boleh pusing sikit kedudukan kita, kita ubah. Kalau kita tak mampu bergerak, maka dengan kadar yang demikianlah yang boleh kita. Dengan kadar macam tu juga setengah orang. Ni nak cerita jugalah. Dia tak boleh solat. Dia bukan tak boleh berdiri solat, dia tak boleh nak bangkit balik kalau duduk. Jadi bila dia nak solat, dia duduk solat atas kerusi, tetapi dia mampu berdiri. Dia main-main duduk terus atas kerusi pada solat fardu, tak boleh. Sedangkan dia kerana dia mampu berdiri, bukan dia tak mampu. Dia berdirilah dulu. Sagi masa dia nak rokok, dia rokoklah kalau dia mampu. Tapi bila dia dah duduk, dia tak boleh nak duduk. Dia kena duduk atas kerusi. Dan duduk atas kerusi, dia dah tak boleh bangkit. Tak apalah, masa tu dah tak mampu. Tapi masa starting tadi, masa mula tadi mampu, berdirilah dulu. Melainkan sagi kalau dia berdiri tu, dia jatuh. Tak boleh lah. Dia tak boleh. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Lepas tu dia duduk. Kan? Kalau dia tak boleh bangkit, tak apalah. Kalau dia tak bangkit, tak apa. Tapi kalau sekiranya dia boleh duduk sampai ke bawah, dia kena duduk. Dan dia boleh sujud, dia kena sujud. Mungkin dia tak boleh duduk macam tahiyah, tapi dia sujud dia boleh. Kemudian lepas sujud tu dia boleh untuk apa? Duduk bersila ke apa, dia duduk. Tapi oleh kerana dia tak boleh duduk saja, tapi dia boleh sujud, dia tak bolehlah membatalkan sujud ataupun tak buat sujud, sedangkan sujud dia boleh. Tuan-tuan faham maksud saya? Apa yang kita boleh kita buat, yang tak boleh yang kita tak buat. Bukan daripada mula pipi duduk atas kursi daripada awal, semayang sampai ke sudah atas kursi, padahal sehari dia bangkit berjalan boleh, berdiri duduk bersembang boleh. Maitan semayang, kita nak duduk atas kursi. Sedangkan kita mampu berdiri. Kita mungkin tak mampu bangkit balik. Tak apa, kita tak usah bangkit lah. Tak mungkin. Boleh ke? Dah faham ke tuan-tuan? Selimut menggunakan sutra bagi lelaki juga termasuk dalam larangan haram. Duit simpan 10,000 lebih. Bila bayar zakat tinggal 10,000 juga. Macam mana? Tahun depan tak bayar zakat dah. Betul ke pendapat tu? Apa ni? Bayar zakat tahun ni, tahun depan ada lagi, kita bayar lagi. Kita kira lah tuan-tuan. Bukan sekali ya bayar zakat, cukup haul kena bayar zakat. Benarkah Ibnu Taimiyah digelar Syekhul Islam oleh berpuluh-puluh ulama hebat? Bolehkah doktor namakan sebagai mereka? Allah, yang ni mamat hak lari tak main debat ni, dok keluar cerita ni. Ibnu Taimiyah disebut Syekhul Islam. Sebut nama hak depa kenal lah. Ad-Durarul Kaminah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebut ni hak ni kita kenal.
Sebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebut hak mazhab Syafi'i, hak dia kenal Al-Imam Suyuti. Sebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Tabaqatul Muhaddisin. Hal lain kalau Az-Zahabi dan seumpamanya jangan tanyalah. Ibn Abdul Hadi sebut tentang sejumlah besar para ulama menamakannya dengan Syekhul Islam. Allah jadikan pada zaman ini orang namakan Syekhul Islam. Kita tak nafi di sana ada Syekhul Islam lain. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Syafi'i ada lagi. Tapi Ibn Taimiyah terkenal. Dia dok marah Ibn Taimiyah orang panggil Syekhul Islam. Siapa panggil Ibn Taimiyah Syekhul Islam? Wahabi. Yang tu saja zikir yang dia reti baca. Ha? Saya nikah Jumaat ni insya-Allah. Minta doktor doakan semoga segalanya berjalan lancar dan sengabarkan. Kita doa Allahumma barik lahu warhamhu, Allahumma barik lahuma warhamhuma waj'alhuma fil khair waj'alhuma fil khair. Semoga Allah berkati perkahwinan. Ya Allah rahmati dan berkatilah perkahwinan sahabat kita ni. Dia main mengaji malam ni insya-Allah. Ada lagi masalah ni? Sikit ya. Apa dia Pak Yah yang nama tulis apa? Doktor bezakan menghina sembahan dengan menyatakan. Dia ada, saya sebut sikit lah. Pasal mungkin ada orang main nak dengar kan. Yang ni makan untuk makan 10 pagi. Tak apa. Pertama, kita kena tahu ada satu kumpulan Hindraf. Hindraf ni tuan-tuan tahulah daripada dulu. Tapi duka cita pada zaman Pak Loh, depa buat macam-macam. Daerah orang telah claim bahawa Malaysia ni nak buat ethnic cleansing, sehingga bawa penghapusan ethnic case tu dibawa pergi ke British, ke UK, nak dibawa. Kononnya kerajaan Malaysia nak menghapuskan satu etnik. Tak tahulah atas apa siasah zaman tu, pilantik dia tu jadi menteri. Tapi mereka tu tetaplah macam tu. Bila Zakir Naik datang ke Malaysia, depa ni buat bising. Kononnya Zakir Naik akan menimbulkan ketegangan antara agama. Tuan-tuan boleh tengok video mereka maki orang Islam, maki orang Melayu. Apa dia yang Zakir? Saya sendiri secara personal saya bagi tahu, ada benda saya setuju dan ada benda saya tak setuju dengan approach Zakir Naik. Tapi tak setuju ni tak setuju sudut pendekatan lah. Mungkin pada saya kalau tanya, oleh kerana ada sentimen orang ni ada keluarga dan apa, mungkin kalau pendapat saya tak payah bagi orang Islam di public, di khalayak umum, dia Islam kemudian lah. Satgi mak pak dia apa tengok apa semua jadi kacau di rumah tu, bagi dia bersedia tu. Tapi mungkin kawan tu Zakir Naik mungkin pendapat dia terus Islam, tak apalah. Dia ulas ada beberapa isu politik terpulang pada dia, mungkin sebahagian orang tak setuju dengan ulasan dia. Tapi itu soal teknikal lah. Puak-puak ni dia kata Zakir Naik telah menyanggahi kerajaan India. Depa seolah-olah wakil kerajaan India, BJP, nak suruh Zakir Naik ditangkap. India sekarang tuan-tuan di bawah kerajaan Modi ni adalah satu orang fanatik yang dulu disenaraikan sebagai orang pelampau Hindu. Kita orang Islam, ulama Islam mengkritik Daesh, mengkritik puak-puak pengganas, kita bagi tahu menyeleweng daripada Islam. Kita tak ada masalah. Depa tak ada siapa yang kata ni menyeleweng ke apa, dan tak boleh kata. Tuan-tuan pergi ke internet, tengok berita dilaporkan oleh barat dan timur.
orang Islam dibunuh hanya kerana simpan daging lembu. Maka ada keluarga di Kashmir, pada Kashmir ialah wilayah orang Islam, dipukul perempuan, anak dia yang kecil, hanya di atas tuduhan menyimpan daging lembu di dalam peti ais rumah mereka. Secara kejam dibunuh. Dan setiap kali dibunuh, Modi akan kata duka cita, satu kejadian yang tak dapat dielakkan. Saya tulis dalam puisi saya, mempertuhankan lembu. Puak-puak ni terkejut. Ada geng-geng liberal Islam 2-3 orang ni hak mengaku Islam liberal pun nak menyokong lah. Tak usah kira lah yang 2-3 orang hak mana yang debat tak main tu, hak tu duk tunggu hari lah. Orang Islam kita memperlihat perkataan mempertuhan ini banyak. Pada perspektif Islam banyak benda boleh dianggap sebagai mempertuhankan. Quran kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Quran kata, apabila melebihkan hawa nafsu lebih daripada yang lain. Saya tak kata dia menyembah, saya kata mempertuhankan. Dia faham menyembah, tu dia terjemah. Dulu orang suruh mengaji sekolah Melayu, pergi mengaji sekolah lain. Allah kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim At-Ta'i, dia Kristian dahulu. Dia Kristian. Dia datang, dia bagi tahu Rasulullah, ma'abaduhum. Rasulullah, orang Kristian tidak sembah padri dan pendeta. Memang dia tak sembah padri dan pendeta. Ini hadis orang Kristian kata, saya kata dia apa? Dalam Tirmizi, Nabi kata, bala innahum ahallu ma harramallah fayastahillunahu wa harramu ma ahallallah fayuharrimunahu fadzalika ibadatuhum iyahum. Ya, kata Nabi, tapi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu pun kata halal. Mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan, kamu pun kata haram, ikut mereka. Fadzalika ibadatuhum iyahum, itu berarti kamu menjadikan mereka sebagai Tuhan, ibadat pada mereka. Orang Islam bila dia kata mempertuhankan, dia banyak, jangan mempertuhankan nafsu. Puak-puak ni datang, Modi tak sembah lembu. Memang dia tak sembah lembu, mungkin saya pun tak tahu, tapi kalau tengok dalam gambar tu macam lah. Tetapi sanggup bunuh manusia kerana lembu. Hak di Malaysia pula kecil hati, kata yang ni kata kat dia bah. Jadi saya kata, saya say sorry pada mereka lah. Saya kata saya minta maaf lah kalau sekiranya mereka rasa benda tu kena kat mereka. Sasaran mereka bukan mereka, sasaran mereka ialah Modi di India. Ada orang tanya, apa siapa pergi serang Modi? Sebab Hindraf nak menjadi wakil Modi, sangat tolong cakap supaya hantar Zakir Naik balik ke India. Dia atas alasan kerana kerajaan India nak Zakir Naik. Jadi oleh kerana dia nak berhujah sangat dengan kerajaan India, seakan-akan dia wakil, maka kita bagi tahu kerajaan itu yang zalim. Jadi dia pun adalah geng-geng non-Muslim kata, kesian kat agama lain. Saya kata, okey, kalau awak terasa, saya minta maaf lah, tetapi itulah realiti yang dilakukan di India sekarang ini, di mana orang Islam dibunuh dengan begitu zalim. Kenapa dia petikai? Dia kata, macam mana bagi kat Zakir Naik, kerajaan bagi kerakyat PR, sedangkan ada 300,000 lagi orang India yang belum dapat. Itu hak kerajaan nak bagi siapa? Kita pun tidak tahu. 300,000 hak dia kata tu siapa? Adik-beradik dia ke siapa? Kita tak tahu. Tapi dia kata dalam video
Yang entah bila dia rakam itu. Orang Melayu tak pakaian. Agama pun pinjam daripada Arab. Bahasa pun pinjam daripada Indonesia. Ini satu kecaman terhadap yang mengencam satu kaum dan agama. Kita tak ada masalah. Saya bagi tahu pada masyarakat Hindu, saya rakaman ini, saya tak ada masalah dengan masyarakat Hindu. Berapa banyak, ketika banyak golongan agama tidak membela non-Muslim dalam banyak isu, saya memberi pandangan yang memberikan keadilan untuk semua. Isu bin, isu tukar nama, isu bukan Islam hak boleh masuk masjid. Kalau tuan-tuan masih ingat, isu hak penjagaan anak secara adil, isu tak boleh panggil mereka kafir harbi takut berlaku pergaduhan. Semua saya bukan nak kata, kalau mereka boleh baca balik report, saya telah keluarkan bagi menggambarkan keadilan Islam. Tapi puak ni bukan kaum Hindu, bukan penganut Hindu, tapi puak ini, Hindraf ini telah melebihi garis yang sepatutnya dalam negara ini. Duka citanya kerajaan belum ambil tindakan pada apa-apa. Dan duka cita juga ada parti tertentu boleh juga hari itu dia pergi demo dengan parti itu sekali. Kita orang Islam, Nabi kata la tatamannu liqa al-adu. Jangan kamu mencari musuh, dan kita tak mau mencari musuh. Tapi wasallallahu al-afiyah, minta kepada Allah kesejahteraan. Kita minta kepada Allah kesejahteraan, damai negara. Tapi Nabi kata wa idza laqitumuhum fasbutu. Jika kamu jumpa juga depa nak cari juga, fasbutu, kamu tetap jangan berganjak. Kita tak ada masalah dengan, bukan isunya dengan kaum Hindu dan pengikut agama lain. Isunya ialah dengan Hindraf. Okey. Habis kot. Sagi kuih duk panas. Ni pengumuman, sesiapa yang ingin menyumbang bantuan makanan atau minuman pagi untuk pukul 10 atau berbentuk bantuan keuangan bagi perkampungan sunnah siri keempat ini, sila berhubung dengan Setiausaha Pak Ya atau Tuan Haji Hassan. Hak ni hak masjid punya sumbangan ke? Bukan perkampungan sunnah kan? Masjid ni kita ada buat sumbangan lah kepada makan pagi 3 pagi kan? Siapa yang rasa nak sumbang, jumpa Pak Ya bagi buat tabung buat satu kot. Tabung di luar. Tabung tu, tabung yang biru tu. Untuk tuan-tuan bubuh tu walaupun RM2 kira boleh sumbang untuk orang yang mai makan pagi dia bawa kan. Kita menyediakan tabung khas di hadapan masuk pintu utama kita tabung tu. Okay. Jadi tuan-tuan kalau nak sumbang RM5 pun boleh, RM3 pun boleh, RM5 pun boleh. Supaya kita dapat bagi jamu tetamu yang mai. Besok pukul 9 pagi gotong royong. Saya mesyuarat majlis tapi tak bawa dah. Minta tuan-tuan tolonglah kita ni masjid kita. Gotong royong masang papan pallet yang akan diadakan, semua AJK masjid dan anak qaryah dijemput. Ni jemput ni tuan-tuan boleh tak? InsyaAllah tak sampai-sampai bagi. Main lah insyaAllah bagi esok. Bukan setahun sekali ya, untuk 3 hari di masjid ni. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dirahmati Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.